Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah murid-murid, hari ini dapat kita berjumpa lagi dalam kelas PDPR tahun 3. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar topik sirah pendidikan Islam. Kamu boleh membuka muka surat 100 dan muka surat 101 sebagai rujukan. Tajuk yang kita akan belajar hari ini ialah Wahyu Teragung. Wahyu Teragung. Apa itu wahyu? Kita akan belajar hari ini. Objektif pembelajaran. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini? Hari ini kita hendak belajar dan kita hendak tahu tentang sejarah Jabal Nur. Yang kedua, kita hendak menulis fakta tentang Jabal Nur. Dan yang ketiga, kita nak memahami maksud wahyu. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan. Okey, jika kamu lihat dalam gambar ini adalah gambar Arab Saudi. Gambar Arab Saudi. Negara Arab Saudi ini dia ada banyak negeri. Ada Mekah, ada Madinah, ada Riyadh. Ini semua adalah negeri-negeri dalam Arab Saudi. Okey, di mana terletaknya Jabal Nur ataupun Bukit Nur? Jabal Nur terletak di dalam kota Mekah. Di dalam kota Mekah. Kamu kena ingat, kalau Ustaz tanya, Jabal Nur terletak di mana? Jabal Nur terletak di kota Mekah. Baiklah murid-murid. Di sini ada gambar peta kota Mekah, di mana di sini ada gambar Kaabah, ada peta Kaabah. Dalam Kaabah ni, dekat Kaabah ni, di sekitar Kaabah ni terdapatnya rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap bulan Nabi Muhammad baginda akan pergi naik ke Bukit Nur ataupun Jabal Nur. Kalau zaman sekarang naik kereta memakan masa 16 minit. 16 minit. Tapi Nabi Muhammad hanyalah menggunakan kaki saja, berjalan menuju ke Jabal Nur. Berjalan menuju ke Jabal Nur, daripada rumah Nabi pergi ke Jabal Nur di sini. Kita akan tengok berapa jauh dan berapa tinggi Jabal Nur tu nanti. Seterusnya, fakta tentang Jabal Nur. Jabal Nur ataupun Bukit Nur terletak 3.2 km daripada Mekah. 3.2 km daripada Mekah. Keadaan bukit berbatu. Bukit ni dia berbatu-batu. Dan juga berpasir dan kering. Keadaan bukit ni dia berbatu-batu, berpasir dan kering. Baiklah. Yang seterusnya, ketinggian bukit ni ialah 640 meter. Daripada bawah nak naik ke atas, ketinggiannya adalah 640 meter. Sangat tinggi. Di puncak Bukit Nur tu terdapat satu gua yang dinamakan Gua Hira.
Tapi zaman sekarang, pendakian ke Gua Hira lebih mudah kerana disediakan laluan bertangga yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga. Masa zaman Nabi Muhammad naik ke Gua Hira dekat Jabal Nur tu, tak ada tangga. Nabi Muhammad terpaksa panjat daripada bawah terus ke atas. Terus ke atas. Nabi Muhammad panjat, kemudian sampailah ke dalam Gua Hira. Okey, kita akan lihat Jabal Nur tu macam mana. Baiklah murid-murid. Inilah gambar Jabal Nur. Tinggi kan? Bukit Nur. Daripada bawah ni berjalan, Nabi Muhammad memanjat dan akhirnya Nabi Muhammad sampai dekat atas, kat puncak ni. Dekat puncak ni ada satu gua. Gua ni dinamakan Gua Hira. Ketinggian dia daripada bawah nak sampai ke atas 640 meter tadi. 640 meter. Okey. Seterusnya. Okey, keadaan di Gua Hira. Ni dekat atas ni. Dekat atas ni, ini adalah Gua Hira. Kecil je gua dia. Gua ni sangat kecil. Hanya muat untuk seorang saja boleh masuk. Seorang saja boleh masuk ke dalam gua ni. Ni tempatnya. Nabi Muhammad akan duduk di dalam ni dan berkhalwat. Berkhalwat maksudnya duduk bersendirian, duduk berseorangan. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad berasa sedih dengan bangsa Arab pada zaman dahulu yang mengamalkan ajaran yang salah. Mereka membunuh anak perempuan, mereka meminum minuman keras, mereka berjudi. Jadi Nabi Muhammad tak suka benda tu. Jadi Nabi Muhammad pun pergilah duduk seorang-seorang menyendiri di dalam Gua Hira ni. Okey. Kita lihat sini. Dalam gambar ini ada seorang mutawif dan juga beberapa orang pelajar. Mutawif tu kata, murid-murid sekalian, di sebelah kiri sekarang ialah Gua Hira yang terletak di puncak Jabal Nur. Di sinilah berlakunya peristiwa penurunan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu murid tu tanya, wahyu? Wahyu itu apa ustaz? Jadi ustaz pun cakap, wahyu ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada nabi dan rasul. Wahyu ini adalah kalam Allah, kata-kata Allah yang disampaikan kepada nabi dan rasul. Oh, begitu. Terima kasih ustaz atas penerangan. Okey, kita akan lihat maksud wahyu. Maksud wahyu. Wahyu ialah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul melalui perantaraan malaikat Jibril. Wahyu ni adalah kata-kata Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Bila Nabi dan Rasul mendapat wahyu ni secara automatiknya mereka telah dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Dan mereka perlu menyampaikan kata-kata Allah tu kepada semua orang, kepada semua umat dia nanti. Itu adalah maksud wahyu. Baiklah murid-murid, pada pelajaran depan kita akan belajar peristiwa penurunan wahyu. Kita akan belajar macam mana cara wahyu tu turun. Yang kedua, apa pentingnya wahyu? Yang ketiga, kita akan belajar iktibar daripada peristiwa penurunan wahyu tu. Pengajaran daripada peristiwa penurunan wahyu tu. Baiklah murid-murid, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi pada pelajaran depan.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.